Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Menapai. Hari ini kita nak buat kimchi. Jadi bahan utama kimchi ialah kobis, cina dan kita akan tapai di dalam garam. Jadi bahan-bahan lain ni adalah bahan-bahan untuk stuffing ya. Bahan-bahan untuk stuffing termasuk lobak putih, daun bawang ataupun daun kucai, bawang putih, halia ya, satu lagi, halia. Kemudian garam ni untuk stuffing dan juga untuk merendam bahan yang utama, gula merah ya. Garam kita nak banyak sebenarnya, gula tu sedikit je. Okay, kemudian kita perlukan serbuk cili. Inilah senarai bahan-bahan untuk bahan utama ya, untuk bahan utama iaitu kobis cina satu glob tu lebih kurang dalam 2 hingga 2,5 kilogram dan garam. Garam untuk kita buat brine ni kita gunakan 3 cawan bagi setiap liter. 3 cawan bagi setiap liter. Maknanya air garam yang kita gunakan ni amat pekat. Tujuan dia ialah apabila kita rendam kobis nanti, dia akan jadi tak rapuh ya. Dia akan jadi liat dan tidak rapuh. Jadi rendaman yang pertama tu ialah dalam 3 jam. 3 jam tu kira dah okey lah. Sebabkan oleh garam yang kita gunakan ni banyak, maknanya kobis tu lepas pada kita rendam dia akan jadi sangat masin. Sebelum kita mula menapai, kita akan tuang dulu garam tu dan kita akan bilas semula kobis dengan air bersih ya. Jadi langkah pertama ialah basuh kobis. Kemudian buang bahagian luar kalau ada yang tak elok. Kerat mana-mana yang kurang cantik ya. Kita nak kobis tu dalam keadaan yang sempurna sebab kita tak nak bakteria yang tak elok ada di dalam. Bakteria atau kulat yang tak elok kita tak mahu ada di dalam bekas penapaian kita. Okay. Jadi kobis cina ni kita potong 4, tapi potong tu potong memanjang ya, bukan kerat ya, tapi potong memanjang. Sebabnya kita nak letak stuffing tu di antara daun-daun nanti. Di antara lapisan daun. Jadi potong 4. Oh ya, kita juga perlukan satu bekas yang panjang yang muat, bekas plastik ya, yang muat kobis ni. Okay, letakkan ke dalam bekas plastik atau bekas takungan ya. Jadi padatkan kobis ke bawah. Tekan ya. Cuba mampatkan sampai ke bawah. Sebab kita nak rendam tak mahu ada yang berada di luar daripada air. Semua itu mesti ada dalam air garam. Jadi kepekatan air garam ialah 3 cawan dalam 1 liter. Maknanya kalau kita guna 2 liter, kita perlukan 6 cawan. Jadi proses ni perlukan garam yang banyak ya.
Jadi lautan garam yang kita gunakan, lautan garam 80%, iaitu 800 gram bagi setiap 1 liter. Bersamaan dengan 3 cawan. 3 cawan garam, ya. Okay, untuk pastikan semua bahagian kobis ada di dalam air, saya letakkan pemberat. Jadi pemberat yang digunakan di sini ialah lesung batu. Dan kemudian saya tutup bekas. Tak muat. Tak apalah, kalau tak muat pun tak apa, sebab kita bukan nak menapai lagi, kita cuma nak merendam dalam air garam untuk lembutkan, untuk liatkan kobis tu. Okay, kita tunggu selama 3 jam. Sementara tu kita buat stuffing. Stuffing kita perlukan lobak putih, daun bawang, bawang putih, halia, kemudian ini ialah daun kucai. Saya guna daun kucai. Boleh juga gunakan daun bawang. Lebih kurang 1 genggam dalam 100 gram. Kemudian kita perlukan juga gula merah. Gula merah 1 sudu besar. Garam. Garam lebih kurang 50 gram. Dan serbuk lada. Serbuk cili. Serbuk cili ni lebih kurang 1 sudu besar. Kalau nak pedas lagi, boleh tambah 2 sudu pun boleh. Tapi saya prefer 1 sudu. Kemudian halia kita buang kulit dia, kikis buang kulit. Okay, halia ni sepatutnya kita parut. Bawang putih kita crush, ya. Lobak kita potong. Biasanya dia potong hiris memanjang halus je. Ya, lebih kurang dalam 1 cm memanjang. Tapi yang saya buat hari ini, saya tak buat macam tu lah. Saya just buang je kulit, basuh, buang kulit. Kemudian kita akan masuk dalam pemproses makanan. Kira macam parut lah. Ataupun hiris slice. Boleh juga. Ya. Sementara tu saya buang kulit dahulu untuk pastikan bahagian yang kotor tak ada. Walaupun kita dah basuh, saya tak mahu bakteria daripada tanah masuk. Yang ini saya potong supaya muat ke dalam pemproses makanan.
bawang putih 6 hulas, kita crush dan buang kulit. Alihkan dulu bawang ni lobak putih. Halia. Okay, penyetkan atau crush bawang putih dan buang kulit. Semua bahan-bahan tadi kita potong dan letakkan dalam proses makanan, ataupun boleh hiris je, hiris pun tak apa. Saya ni sebab mau cepat je. Bawang putih, halia, lobak putih dan kucai ataupun daun bawang, semuanya saya masukkan dalam proses makanan je. Kalau tak ada, kita potong je nipis, tebisan lebih kurang dalam 2 cm, dah okey. Kucai potong lebih kurang dalam 2 cm ataupun masukkan dalam proses makanan. Semua sekali ni kita campur Ini dia bahan yang saya potong. Kita masukkan ke dalam satu bekas besar. Saya gunakan mangkuk. Campur semua sekali. Kemudian kita garap cili saya campur dulu dengan air garam daripada bekas kobis tadi. Tujuannya kita nak buat macam paste. Kalau nak campurkan terus pun boleh sebenarnya. Okay, campurkan gula dan gaulkan. Kita guna gula merah .
dan campurkan garam. Kemudian kita gaulkan ke dalam sayur tambahan tadi, sayur stuffing tadi. Gaul hingga serasi ya. Okay, selepas 3 jam, kita ambil kobis cina yang kita rendam dalam air garam yang sangat pekat tadi. Ini sangat masin ya, sebab saya gunakan 3 cawan garam dalam 1 liter air. Kita rendam selama 3 jam. Kemudian apa yang saya buat ialah saya tuang keluar air garam tadi. Air garam ni kita tak guna sebab dia terlalu masin. Tujuan dia kita rendam tadi ialah untuk liatkan daun kobis cina supaya bila kita buat kerja nanti dia tak patah bila kita letak stuffing nanti. Okay, selepas tuang air garam, apa yang saya buat, saya letakkan air pipe untuk basuh ataupun bilas kobis tadi. Sebab garam yang ada tu adalah sangat masin. Jadi kita tak nak dia terlalu masin, sebab kalau terlalu masin, bakteria pun tak boleh membiak ya. Lactobacillus dia tak boleh membiak dalam air garam yang terlalu pekat. Okay, dia elok air garam antara 2.5 hingga 3% saja. Sebenarnya 2.2. 2.2 yang bestnya 2.2 hingga 2.5. Tapi kalau 3 tu boleh tahan lagi. Tapi 3 tu dah jadi terlalu masin sebenarnya. Jadi perhatikan, saya kendalikan bahan-bahan ni menggunakan tangan. Okay, sebab kita nakkan bakteria lactobacillus. Bakteria lactobacillus ada pada diri, ada pada badan kita. Tapi tangan tu kita basuhlah dulu. Tak mau pula ada kuman-kuman yang jahat ya. Kita nak bakteria yang baik je. Okay, lepas bilas, kita tuangkan air tu. Kemudian kita letakkan air sekali lagi dan bilas sekali lagi.
2 kali bilas. Jadi ini dia kombes Cina yang telah direndam dengan air, garam dan telah dibilas. Jadi proses yang berikutnya, kita akan masukkan stuffing tadi. Jadi stuffing tu kita letak di celah-celah layan kombes Cina. Jadi apa yang saya buat, saya masukkan, okey, letak atas dagang dulu, kemudian masukkan kombes Cina. Masukkan stuffing kombes Cina. Di antara daun kombes Cina. Masukkan stuffing di antara daun kombes Cina. Pastikan stuffing tu cukup untuk 4 keratan kombes Cina. Maknanya setiap bahagian tu kita letak lebih kurang dalam 1/4 daripada stuffing yang ada. Stuffing ni sendiri dia sedap juga. Kalau kita nak letak banyak, boleh juga. Maknanya ramuan yang saya beri tadi, jumlah dia just gandakan, kita dapat lebih banyak. Dan saya rasa dia pun akan lebih sedap. Sebab stuffing ni sebelum kita tapai pun, sekarang ni pun pada waktu ni, dia memang dah sedap. Memang sedap, saya dah cuba rasa tadi, memang bolehlah kalau kita nak buat dia sendiri. Maknanya bukan buat untuk makan terus Sebab kimchi ni, kita akan tapai lebih kurang 3 minggu. Tapi kalau saya perhatikan, lepas pada kita isi stuffing ni pun, kalau nak makan terus pun, kita dah boleh makan. Mungkin ambil sikit untuk makan. Sebab rasa dia memang sedap, walaupun belum ditapai.
Okay, apabila dah selesai, kita masukkan ke dalam takungan. Jadi bekas yang kita nak letak ni, untuk kita tapai ni, kita letakkan dalam, saya letakkan dalam bekas plastik yang ada tutup. Sebab proses ni adalah proses tanpa udara. Jadi saya rapatkan dulu kobis ni supaya tak ada udara dalam ya. Nanti air akan bertakung. Untuk peringkat awal ni saya letak dalam bekas macam ni dulu. Bila air dah banyak nanti, saya akan keluarkan daripada bekas plastik ni dan saya akan simpan di dalam palang yang kedap udara. Dan kita akan peram selama 3 minggu. Daripada pengalaman, masa 4 hari tu dah sedap. Kalau kita nak ambil, makan sikit dah boleh. Tapi kalau nak sampai dia betul-betul masak, kita peram selama 3 minggu ya. Terima kasih.